Saya nak kenalkan antara tiga tetamu kita di studio. Kita mulakan di hujung sana. Kita bersama dengan Dr. Azura Hanim Hashim selaku perunding motivasi kita hari ini. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Okey, dan kita bersama juga dengan Khairul Ikhwan Rosli atau Ikhwan, selebriti, bapa, suami. Hari ini seorang je lelaki. Itulah, saya InsyaAllah tak ada skandal. Saya bukan pesalah. Bukan pesalah. Saya harap penonton kena betulkan persepsi. Dan juga kita bersama dengan Binda. Apa khabar, Binda? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan risau, jangan saya. Ini topik perbincangan saja. Tak ada kena-mengena dengan mereka yang hadir di sini pada hari ini. Okey. Sebagai pembuka tirai perbincangan kita ini, kita nak berseronok awak ya. Betul. Sebenarnya tadi sebelum saya masuk ke dalam studio Fatin, saya sempat berborak dan berbincang tentang topik ini bersama dengan Ikhwan dan juga rakan-rakan kami yang lain di luar. Di luar studio tak ada dalam ni? Ada wakil-wakil. Okey. Ini bukan perihal mereka. Ini pandangan mereka. Ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan kadang-kadang perlu juga sesekali ada skandal dalam hubungan kerana katanya katanya boleh jadi booster. Macam jadi booster. Dia boleh macam menyemarakkan lagi hubungan. Tapi ada pula yang bagi pendapat kata macam parah-parah. Sebabnya apa? Pitih habis nanti. Maksudnya kena banyak modal dan sebagainya. Mungkin itu pendapat setiap orang mungkin berbeza-beza. Kita mulakan topik kita hari ini, Doktor, bukan pendapat sebagai seorang perunding motivasi, tapi pendapat insaniah. Tentang skandal dan juga kawan ini, kalau boleh Doktor kongsikan. Okey, Masya Allah, subhanallah, kita cakap tentang skandal dan juga kawan ni kan. Fiza, kita dengar skandal ni dengar macam negatif kan? Negatif, dan sebenarnya skandal ni banyak, macam biasa sangat digunakan. Itu skandal aku. Skandal. Mana-mana guna, macam it's very common. Tapi sebenarnya kalau terkena kepada seseorang itu memang akan menyakitkan hati. Sakitnya di situ. Sakit hati. Ya, betul. Dan macam tadi yang Fiza cakap, sometimes boleh jadi booster. Ya, memang betul jadi booster. Memang betul boleh jadi booster sebab selepas itu mungkin akan menguatkan lagi dia punya hubungan dan juga mungkin akan perbaiki lagi dia punya perhubungan tu. Namun dalam pada yang sama, siapa yang tak simpan dalam hati? Kecil hati itu yang tak mau tu, Fiza. Tak nak kita elakkan. Elakkan, ya, insya-Allah. Dan kita tahu kalau skandal ni mungkin ada puncanya. Kadang-kadang punca di rumah, punca tak dapat layanan yang bagus ataupun itu mungkin semua alasan. Ataupun personality, mungkin dia memang ramah dengan wanita tu bukan dia minta, rupanya memang bertepuk sebelah tangan tak berbunyi. Ya, jadinya dua bertepuk. Ikhwan mungkin ada ni. Dari bertepuk tak? Tak kena. Tak kena. Ikhwan. Tengok. Ayu, okey. Ikhwan, ni coming soon. Okey, macam mana kalau mungkin dari pihak lelaki kan? Mungkin lelaki ni kadang-kadang dia tak memberi harapan, tetapi wanita ni selalunya dia layan kita lebih lah, dia layan dia lain lah. Itu senario biasa atau tidak, Ikhwan? Dia nak kata biasa susah juga. Takut dengan soalan ni? Takut dengan soalan ni sebab kalau saya salah jawab nanti masalah kat saya. Okey, dia macam ni. Sebenarnya macam tadi, macam kita balik pada awal tadi, macam Fiza cakap tadi, macam dia boleh berlaku di pejabat je ke? Sebenarnya pada saya lah, saya sendiri, saya peribadi mengatakan dia boleh berlaku di mana-mana saja. Sebabnya saya rasa bukan di pejabat je. Sekarang ada platform media sosial dan sebagainya. Dekat situ pun boleh mula untuk berskandal. Pada saya ini platform memang ada, dan kadang-kadang sekarang ni ada apps lagi, macam-macam apps ada kan, kat situ pun punca juga kadang-kadang. Jadi kalau kata kita pergi kat pejabat, saya ambil kat pejabat macam tengok lelaki tu macam dia tertarik, padahal lelaki tu tak ada pun sebenarnya suka, tapi mungkin cara lelaki tu membuatkan wanita tu tertarik. Tapi lelaki tu sendirilah, maknanya bila dia dah tahu, kadang benda ni dia boleh tahu, bila dia tahu wanita macam dah pergi ataupun dah langgar satu border, maknanya dia sendiri kena pandai mainkan peranan. Itu pilihan, maknanya dia boleh pilih untuk terus macam melayan, atau dia sendiri boleh pilih untuk setia. Tengok, depends on lelaki itu sendiri kan. Itu pada saya. Itu pada Ikhwan lah kan. Pernah Ikhwan susun ayat. Kita nampak jawapannya tu begitu berhati-hati. Tak apa. Itu pengalaman rakan-rakan kan? Pengalaman rakan-rakan. Betul. Pengalaman orang sekeliling. Okey, anda pun boleh gunakan cantik yang sama. Hantarkan komen, anda boleh tulis kat situ pengalaman rakan anda. Bukan nama sebenar, boleh. Okey. Binda, bila kita cakap tentang skandal, macam doktor katakan tadi, dia perkataan yang biasa kita ungkapkan, kita dengarkan. Dan Ikhwan dah katakan
tadi, bukan saja di pejabat tapi ia juga boleh berlaku di mana-mana. Betul. Dan kadang-kadang kebiasaannya mereka yang mungkin terlibat dalam perkara ini, dia tak sedar mereka boleh terjatuh hati dan perkara ini boleh dibawa ke langkah seterusnya. Tapi macam Binda, kalau mungkin ada pengalaman daripada orang sekeliling dan sebagainya, pernah tak melihat situasi ini berlaku dan apa berlaku kepada mereka itu? Okay, nervous pula nak jawab. Sebab boy ada kat depan. Ada juga. Tadi kita tanya boy tadi dah awal. Okey. Boy, balik jap. Alright, Assalamualaikum semuanya. Okey, kalau tanya Binda sebenarnya, sebab Binda lahir daripada broken family. Family yang bercerai-berai dan melibatkan benda-benda yang macam ni lah. So memang Binda membesar dan tengok benda ni sebenarnya. Tapi bila kita dah meningkat usia kita, kita boleh berfikir dan kita boleh belajar. Islam itu indah tau. Sangat mudah sebenarnya. Dan kalau kita tahu dah benda tu tak baik, kita boleh jauhkan. So hidup tu ada pilihan sama ada kita nak jadi yang baik ataupun yang tak baik. So macam circle tu pula macam mana pun sama juga. Kita boleh pilih kita nak duduk circle yang sihat ataupun circle yang tak sihat. Kadang-kadang baik lelaki atau perempuan ni sebenarnya atas diri kita lah. Kadang-kadang yang mudah terpengaruh dengan kawan. Kadang-kadang mungkin dia okey tapi terpengaruh dengan kawan, terikut-ikut. Kalau kawan dia suka pergi, contohnya nak pergi karaoke, dia pun ikut pergi karaoke, tengok-tengok contohnya kan. So tempat yang anda nak pilih tu kat mana tu anda yang pilih. Tapi kalau tanya Binda juga, sebenarnya dalam relationship hubungan rumah tangga ni memang dia ada asam garam dia juga. So macam kalau kata booster tu, saya tak nafikan. Kadang-kadang perlu ada benda, bukanlah perlu buat benda yang tak baik, tapi kalau boleh jangan sampai terlampau ke dalam sangat sampai orang kata jadi benda-benda yang tak baik lah. So kalau tanya saya tu macam persahabatan kita dengan lelaki atau perempuan tu, kalau kita ambil Islam basicnya kan, memang kita kena tahu border kita. So macam kita kena tahu batasan kita tu rapat sejauh mana. Dulu saya rasa masalah tu sebelum ni lah. Saya ni banyak kawan lelaki daripada kawan perempuan. Mungkin saya jenis yang lasak. So memang dengan lelaki tu mudah nak bercakap kan. So bila berkahwin, kadang macam boy ni dia tak cakap. Dia macam okey, kawan you semua lelaki, okey. So bila kawan dia perempuan, kita tak okey. Contohnya lah kan. Dia tak fair pula. So macam pandang dia kata, dia kata kenapa you boleh, kenapa I tak boleh kan. So baru kita kena notice lah benda-benda tu. Dan kita memang kena avoid buat benda yang pasangan kita tak suka. So macam untuk mengelakkannya, kadang-kadang Binda faham situasi yang kadang-kadang kita ni berkawan, kita mungkin tak ada apa-apa, tak ada apa-apa perasaan pun. Tapi kita tak tahu orang tu perasaannya macam-macam dengan kita. Saya baru ada tengok drama. Jatuh pula sumpah. Saya sampai jatuh sebab saya baru tengok drama ataupun filem pendek daripada luar negara kan. Dua kisah ni semua ada kaitannya tentang perkara ini. Dan ia juga, Fatin boleh saya tanyakan soalan seterusnya. Ia ada kaitannya dengan masalah komunikasi macam yang Binda katakan tadi. Mungkin ada masalah komunikasi di rumah, jadi tidak berbincang bersama dengan pasangan. Kita memilih untuk berkomunikasi dengan orang ketiga orang luar ini yang akhirnya membuatkan individu tersebut ada rasa perasaan sayang tu, suka. Padahal kita ni biasa-biasa je sebenarnya. Macam meluahkan perasaan. Tapi orang tu merasakan bahawa dia memilih aku untuk meluahkan, dia memilih aku untuk bersama, dia memilih aku untuk makan bersama, dia memilih aku untuk malam bersama berbanding keluarga. Jadi ini mungkin boleh menimbulkan membuka ruang tu lah. Atau bermula ataupun muncullah Dr. Love tu. Ya betul. Dr. Love ni kadang-kadang memang ada digunakan di pejabat-pejabat. Sebab kenapa? Ada yang tidak puas hati di rumah, tertekan di rumah kan. Jadi dia akan bercerita dekat pejabat. Dan bercerita pula dengan yang bukan sama jantina. Itulah permulaannya. Itulah puncanya. Dan sebenarnya kalau kita cerita tentang dalam Islam ada satu perkataan iaitu ikhtilat. Ikhtilat ni adalah pergaulan. Sebenarnya dalam Islam ni kita boleh bergaul. Macam saya sebelah Ikhwan, okey. Namun dalam pada yang sama ada satu perkataan ikhtilat tu iaitu bergaul, silaturahim boleh, namun ada batasnya. Dia bukan membataskan, tapi ada batasnya. Dan bila dia macam mana tahu, Fiza dan Fatin, dan yang lain juga, dia macam magnet tahu. Magnet ni kan perempuan lelaki kan. Lepas tu magnet ada dua. Magnet utara, selatan. Bayangkan magnet tu macam mana. Jauh dia tak ada apa-apa. Tapi bila dekat macam mula. Itulah yang bahayanya. Dan bila kita berjumpa, especially ke office kan, jumpa lama kan. Jumpa lama ke office, kita bertentang mata. Ya. Bila kita tentang mata, bila depan mata dan mata, dia turun ke hati. Hati nanti datang ke perasaan. Perasaan nanti akan ada next. Daripada dua,
akan datang 3. Yang 3 itu siapa? Itu yang nak pergi office, semangat nak pergi office, Ikut. Itu ada lagu. Butterfly. Oh, ya. Betul. Okey, wow. Seronok perbincangan hari ini. Okey, kita dengarkan daripada Dr. Ikuan daripada Binda. Kita nak dengar juga rata-rata apa agaknya pandangan rakan-rakan di luar sana berkenaan topik tadi ni. Bagi saya, kawan tak salah. Cuma kita kena tahu tempat kita, tahu batas kita. Jaga, jujur dan tahu batas lah sebenarnya. Sebenar-benarnya kita kena tahu batas-batas kita. Pergaulan, dah kahwin dengan belum kahwin, macam tu. Jadi tak adalah kisah-kisah yang tak sepatutnya. Bagi saya memang tak boleh lah kan, sebab kita memang kena jaga batas, sebab mesti ada rasa bila kita rapat antara suami isteri yang kiranya ni lah suami orang atau isteri orang, akan ada timbul lah daripada dekat office, mungkin boleh timbul dekat dalam WhatsApp ke kan. So benda tu memang tak boleh lah. Sebenarnya balik pada diri kita lah, dan kita tahu setiap apa yang kita lakukan kita ada batasan pergaulan kita, pandai-pandai bawa diri lah. So kalau kita pakai topi suami, selama-lamanya kita pakai topi suami, dan kalau kita pakai topi isteri, kita tahu kita seorang isteri dan kita ada had dan ada limitasi kita lah sebagai bila kita memegang title seorang suami atau seorang isteri. Dia kena tahu dia punya batas sebagai suami atau isteri orang lah. Kalau you baik sekalipun, dia mesti ada gap kat situ. Itu bagi pendapat saya lah. Kalau macam saya akan slow talk dengan saya punya partner lah. Kenapa you buat macam tu, siapa dia, and then kita bincang slow talk. Okey, itu pelbagai lah kan pendapat. Dan ini pula di Facebook daripada Ipol Nuraini. Kalau orang tanya saya skandal atau kawan, saya jawab mak angkat saya. Itu je. Habis semua perempuan cuma nak jadi mak angkat saya, pening. Oh, dia tukar daripada skandal. Tapi ini daripada Amin Nurudin pula. Katanya, Amin Nurudin, kawan kita punya abang bukan? Kalau masih single tak mengapa. Ini yang dah kahwin pun ramai je yang pasang skandal. Tak kira perempuan ataupun lelaki, tak jujur antara pasangan satu sama lain. Dan satu lagi, komen ini menarik juga daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya, apabila sudah berumah tangga, sebaiknya sentiasa berhati-hati dalam semua urusan, terutama dalam menjalin hubungan. Katanya, tiada istilah platonic relationship. Ni ramai orang guna alasan ni kan. Berkawanlah secara sederhana dan mengikut keperluan. Contohnya, rakan sekerja. Jika ada hal yang mustahak tentang urusan kerja pun, berpada-padalah. Jika boleh ditangguhkan, tunggulah esok pagi. Betul juga pukul 2-3 pagi kita duk teks bini orang, suami orang. Mungkin tak kenalah kan. Betul. Tapi yang lebih parahnya, ni kita bercakap mengenai keparahan yang mana lebih serius, yang mana sebenarnya tak penat ke kalau berskandal ni, kita pastinya kena sorok-sorok kan. Kalau dating kat mana? Dating kat mana nak kena cari tempat yang tak ada orang. Lepas tu kalau susah. Ikut macam dapat stres. Kerut-kerut dah kerut-kerut. Tengah fikir, yalah susah. Kita boleh guna talian hayat. Telefon ada kan? Ada, saya get ready. Boleh. Lepas tu pula, kalau kita mungkin nak berkomunikasi, dia kata waktu dia di rumah lebih sekejap berbanding dia di pejabat. Jadi waktu yang bersama dengan skandal di pejabat ni, kata lebih membahagiakan. Balik tak layan pun isteri. Handphone masa tu dia punya kritikal dia kan. Adakah ini sebenarnya yang dicari? Apa kepuasannya sebenarnya, ataupun peranan daripada mereka mungkin dah ke depan tapi boleh fikir sekejap. Sebenarnya cari penyakit kalau kita berskandal ni. Soalan untuk siapa? Untuk untuk kita lah. Tu lah tengok kan. Okey, kalau tanya penat, macam pada saya, macam kalau orang nak skandal kadang-kadang dia lupa. Kalau dia dah jadi booster kat dia, saya rasa dia mungkin lupa macam penat tu ke, nak sorok-sorok tu bukan masalah. Saya rasa kalau dia nak berani, skandal. Saya rasa. Macam aku. Alamak, besar cakap aku tadi. Tak. Okey. Sabar balik. Ini komen saja. Komen. Saya risau. Saya tak risau. Apasal goyang ni? Tak ada. Okey, sebenarnya saya nak bagi tahu yang mana sebenarnya kalau macam tadi cakap pasal pergaulan tadi. Saya cakap pergaulan. Sebenarnya macam kalau kita dah berumah tangga, actually, dia punca-punca ni jangan kita macam buka aib pasangan kita dekat rakan sekerja kita, walaupun laki ke perempuan ke, kalau boleh jangan, sebab ini punca bila cerita kelemahan pasangan kita dekat orang lain, dia akan membuka ruang. Macam tadi bila kita dah buka ruang ini, inilah punca-punca yang macam bila orang tanya, orang lain nampak macam kau ni lain, aku tengok relax lah, ini kau office je. Tapi sebenarnya
dari situ, daripada cara penyampaian mungkin manjanya. Kadang-kadang itu membuatkan kadang-kadang seseorang itu tertarik dengan maknanya nak orang kata berskandal tu. Jadi saya nampak kat sini sebenarnya had lah, macam saya rasa kalau tanya tadi pada awal, batas tu semua yang kita temu bual semua cakap pasal batas. Jadi batas tu memainkan peranan sangat penting supaya kita sendiri sedar, tahu tanggungjawab kita. Jadi itu sebenarnya. Bila kita bercakap, Fatin, kita bercakap kadang-kadang kita memang boleh memberikan jawapan yang ni. Tetapi bila kita dalam keadaan atau situasi-situasi tertentu, itu mungkin menyukarkan untuk kita membuat sebarang keputusan. Betul tak? Dalam keadaan kita tak sangka atau kita tak jangka. Macam Binda sendiri, bagaimana kadang-kadang kita nak mendefinasikan adakah hubungan ini skandal ataupun hubungan ini seorang rakan kawan baik. Macam tadi ada komen dia kata platonic relationship. So, mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang berkata bahawa saya memang susah nak kawan dengan sama gender. Saya punya best friend mesti opposite gender, mesti gender yang berbeza. Jadi kalau saya kecoh macam ni, tapi saya suka kalau kawan dengan macam ni lebih senang dan mudah. Bagi Binda sendirilah kan, kadang-kadang adakah sebagai ini terpulanglah pada semua, sama ada dia dah berdirikan rumah tangga ataupun dia bujang, kalaulah kata kita ni memang ada platonic relationship dengan sesiapa, tapi kalau dia pejabat contohnya, itu boleh menimbulkan fitnah lah kan. Betul. Kalau contohnya kita ajak dia pergi makan, dia tak nak. Tapi kalau dia kata mesti kena ada individu tertentu. Jadi itu kan boleh menimbulkan curiga dalam kalangan orang sekeliling. Adakah itu sebenarnya dianggap sebagai rakan karib ataupun kita orang luar ini akan menganggap itu skandal sebenarnya? Lagi satu, friendzone. Tambah friendzone Kita tak ada apa-apa, kita friendzone je. Kalau tanya Binda sendiri sebenarnya based on experience kita dan tengok keadaan orang-orang sekeliling kita sebenarnya, kita kena pilih sebenarnya dengan siapa yang kita nak berkawan. Okey, kita tak adalah macam contohnya hari ni aku nak putus dengan kawan dengan semua kawan aku contohnya kan. Tak, tapi kita kena dah start ada gap. So macam benda tu macam mana nak dapat benda tu, memang kita kena belajar. So ilmu tu sangat luas. Anda boleh Google, anda boleh tengok. Jadikan media sosial anda ada Instagram ke Facebook ke TikTok ke YouTube ke, anda kena belajar. So bila anda belajar macam Binda sendiri, tak perlu boy tegur Binda macam you tak boleh dah kawan ini, tak. So macam kita dah sedar sendiri benda tu macam okey, kawan ada batas dia. So macam contohnya kalau nak duduk ke keluar ke, jangan keluar berdua. Memang kena bawa dia. So kalau dengan suami kita ke dengan isteri kita ke, suami kita kalau keluar pun ikut dia. So kita kena pasti pasangan kita tu macam mana. Kalau pasangan kita tu memang jenis yang kuat iman, alhamdulillah. So kalau macam yang masih belajar, bukan dia tak kuat iman, dia masih dalam proses belajar sebab manusia tak ada yang sempurna kan. So kita seiring dengan dia. Sebab tu dah kita ni janganlah macam membuka kekurangan dia tu. Kita menutupi kekurangan dia dengan kelebihan kita. So as a wife ke suami ke isteri ke, kita kena banyak sabar. Dalam relationship rumah tangga ni kadang-kadang kalau tanya Binda lah apa yang meletup daripada kecil, ya Allah, kalau cerita tu saya dah tengok stage perkahwinan mak saya ni memang lebih daripada satu kan. Kadang-kadang rasa macam sedih, geram macam tu kan. So kita isteri-isteri jangan mengalah. Isteri-isteri jangan mengalah. So macam kita cuba ubah keadaan tu macam mana, tapi kena selalu dengan suami, betul tak? Sebab suami ni kadang-kadang dia tak cakap, tapi suami ni dia manja, dia nak kita selalu dekat dengan dia. Booster dah 3 kali kan sekarang? Booster dah 3 kali kan sekarang? Betul. Tadi baru 1 kan, isteri jadi lagi 2 tu. So kena selalu ikut dan ada dengan dia. So macam even media sosial dia pun kita kena pantau. Jangan lepas tangan. Jangan rasa malas nak fikir. Sebab bila kita malas tu, kita buka ruang. So macam kita kena fikir, tak kisah kita ada anak-anak ke. Kadang-kadang cakap kita kena bertahan rumah tangga ni sebab ada anak-anak kita. Jangan. So kita jangan kalah dengan skandal. Kita isteri, Allah dah rezekikan kita jodoh kita, syukur alhamdulillah. Dan suami, kita pun kena sama-sama doakan banyak-banyak untuk suami kita. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati dia Allah untuk selalu melihat aku ni cantik. Aku ni cukup untuk dia. Tundukkan pandangan mata dia tu untuk melihat wanita-wanita lain. Macam tu. Doa tu penting. Tips. Doa tu penting. Dan Binda cakap betul. Honestly, Binda kata memang sangat-sangat berhasil. Ini kita akan cut nanti tak kat TikTok. Tapi saya masuk sikit boleh? Saya rasa macam betul Binda cakap macam skandal ni siapa pun tak nak. Skandal ni kalau kita Google pun ayat dia pun tak bagus kan. Betul. Kan? Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri ajar kita bukan mengajar, maksudnya Islam sendiri boleh berpoligami tapi bukan dengan cara skandal. Maknanya ada caranya. Maknanya sebab kita tahu ada je yang berpoligami kan. Jadi maknanya cara yang betul maknanya okey. Mengikut adab dan faham. Maknanya kena faham ilmu tu. Kalau berskandal ni ini totally wrong. Tak betul. Bila kita cakap skandal je itu salah. Betul. Pada saya lah. Fatin, kadang-kadang macam contohlah kalau mungkin kat rumah macam
contoh pasangan balik macam penat lah, lapar lah. Kadang-kadang ni apa orang putih tu wavelength tak sama, communication tu tak ada macam. Tapi bila di pejabat ni tadi macam awak lapar nak makan, saya ada bawa nasi lemak lebih ni. Contoh. Padahal tadi bawa makan. Saya tu betul. Lapar tu jawab Okey, lepas itulah kadang-kadang itu sebenarnya dia punya permulaan dia. Ya, Tapi betul. punca kan. Tapi saya nak tanya juga, adakah perlu kalau para isteri ni kalau kita terlalu mempercayai sebenarnya kita beri ruang juga kan dekat pasangan kita untuk melebarkan sayap mereka. Betul. Adakah perlu simpan sayap balik, simpan jangan lebar sangat. Adakah perlu doktor kita ada curiga yang sedikit untuk pasangan kita tu? Okey. Memang boleh kita ada curiga sedikit tetapi jangan terlalu banyak. Sebab dia akan menyebabkan kita pula yang tertekan. Kita pula yang akan jadi macam nak stres, lepas tu kita nak mengongkong dia. Boleh ada sedikit tapi dengan kebijaksanaan. Kan? Kena bijak. Cara tu kan? Cara tu kena bijak, pantau. Dan yang paling penting kat sini adalah wife tu sendiri, macam tadi Binda sebut, isteri tu sendiri kena ada ilmu. Macam bila cakap doa, ya betul memang kita as a wife, kita kena mendoakan pasangan. Sebab dikatakan jika kita tidak mendoakan pasangan kita, rumah tangga itu dianggap kering kontang. Tidak ada barakah. Jadi sekarang ni sebenarnya dia balik-balik kepada back to basic, iaitu kita nakkan rumah tangga yang penuh barakah. Rumah tangga yang penuh barakah saling mendoakan. Namun bila tadi cakap yang kadang-kadang bila kita dah kahwin lama, macam contoh saya sendiri dah 21 tahun kahwin. Alhamdulillah. Jadi sometimes kita dah complacent sangat, husband depan mata kita tend to okey tak apalah, nak makan apa kita kadang-kadang tak tanya. Itu yang menyebabkan macam tadi Binda cakap sendiri, lelaki ni actually manja. Dia depan nampak sadar, tapi dalam hati macam mana? Sadar Allah lazim. Sadar kat luar, dalam sadar Allah lazim. Dalam dia memang sebenarnya taman. Jadi sebab tu isteri ni kena pandai bagaimana nak layan komunikasi dengan husband so that dia engage husband tu dengan perbuatan, dengan kata-kata doa dan sebagainya. Sebab bila husband ni kat rumah, dia ada 3S tau. 3S di mana penyebab kepada nanti skandal tu berlaku, iaitu satu, bila suami tu stres kat rumah. S yang pertama adalah stres. Bila stres dia rasa macam tertekan, dia nak cuba kat luar dan dia nak suka-suka. Kemudian suka-suka, try lah, cuba-cubalah. Sekali dapat pula, ada pula yang melayan, shock pula. Kemudian ketiga adalah satisfaction. Jadi ada 4 lah. Puasan. Kan? Jadi ini yang kalau boleh elakkan mula daripada rumah. Tapi kadang-kadang ada juga kan macam aku cabar kau. Cabar pun jadi juga. Ya, lelaki pula pantang dicabar. Kau nak tengok aku ke? Aku boleh Nanti aku try market. Nak try market pun problem juga. Itu pun salah satu juga. Dan satu lagi Bina silakan juga yang sangat-sangat penting. Baik kita isteri ataupun suami sebenarnya kena ubah. Dari sekarang baru kahwin ke dalam kahwin kena ubah perangai kita, sikap kita, di mana cuba jadi pendengar yang baik untuk partner kita. Komunikasi itu macam bila dia nak, sebab tak kisah perempuan lebih banyaklah nak cerita dia kan. Kadang satu hari tunggu suami balik tu kan laporan A sampai Z. Suami pun dah tidur pun nak dengar kita bebe. Tapi tak apa, memang kena dengar, kena duduk dengar supaya isteri tak cari orang lain. Dia cakap, you nak I cari orang lain ke meluahkan perasaan I ni? Macam tu kan. So suami pun sama. You nak I dengar I cari orang perempuan lain ke nak luahkan masalah I? So kena sama mendengar. Suka tak suka nombor 2, tapi kita kena menjadi pendengar yang setia. Dan benda tu bila sangat yakin dan percaya, insya-Allah ada ilmu, memang kita boleh ubah. Kita mula dengan tu dulu, menjadi pendengar dulu. Mesti okey insya-Allah. Bila kita bercakap tentang skandal, masing-masing dah ada pun komen-komen masing-masing. Tetapi kalau kita melihat kepada skandal perkataan ini kan, adakah skandal ini ada pengakhirannya? Ataupun sebenarnya skandal ini akan menyebabkan kepada sebuah kehancuran, doktor? Biasa nama pun negatif kan, perkataan tu negatif. Negatif dia memang akan membawa kepada perkara yang negatif juga. Sebab tu kena dielakkan. Jadi kalau boleh memang janganlah kita cuba-cuba untuk, jangan suka-suka untuk masuk ke dalam bidang industri skandal ni. Kancah ini. Sebab kenapa? Pengakhirannya tak best. Sebab kenapa? Dia bukan hanya kita memang suka-suka. Ibu bapa tu suka-suka. Sebab kebanyakan skandal, kalau kita tengok kajian, skandal ni between yang sudah berkahwin. Kalau di pejabat especially. Jadi bila yang dah berkahwin ibu ayah ni, apa kaitan dengan anak-anak? Sedangkan kita nak membina khalifah di muka bumi ini. Maka macam mana nak membina khalifah? Anak-anak khalifah ni yang muda-muda ni nak membina menjadi
khalifah yang bagus, sedangkan ibu ayah dia buat perkara yang negatif. Betul. Dia akan turun ke bawah, ke perkataan tadi kan. Jadi kalau boleh kita kena elakkan sebab kenapa kita nak membina khalifah dan juga generasi yang cemerlang di masa akan datang. Dan sebab tu saya suka juga tambah kalau kita nak berdoa, kita elok doa macam ibu, mak-mak kan, doa bila buat air, doa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Latif, ya Qahar. Ya Wadud ni yang Maha mencinta, ya Latif yang Maha melembutkan, dan ya Qahar yang Maha menundukkan. Jadi macam tadi kan tunduk kan. Jadi kat sini bila kita bersama dengan suami, kita pun cium-cium sambil itu, kita doa, zikir dalam hati. Jangan kuat-kuat, nanti dia tanya, you ni baca apa? You ni ada cantik-cantik ke? Dengan nama-nama Allah tu, kita ikat kasih sayang tu, supaya Allah ikat kasih sayang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kasih sayang itu diikat dengan kita lembutkan hati. Bukan kita tak boleh ubah suami. Betul. Suami, pasangan tidak boleh diubah, tapi kita boleh ubah diri kita sendiri melalui apa perlakuan kita, doa-doa kita dan sebagainya. Dan kita nak suami, pasangan kita lembut hati dan tunduk patuh, bukan tunduk patuh kepada kita, sebaliknya tunduk patuh balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tunduk patuh kepada Allah, pasti dia akan layan kita sebaiknya, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi bukan isteri je lah baca zikir tu, suami pun kena baca juga lah. Ikhwan. Okay, saya minta salin Okey, kita nak tanya juga, kalau tadi kita cakap mengenai pejabat sedikit lah Bina, kalau secara ringkasnya di pejabat, apa pula peranan orang-orang di pejabat ni? Kalau kita nampak kan kita macam malaslah masuk campur, itu hal dia lah kan. Tapi sebenarnya kita takut kenal, salah sangka. Betul. Kita kenal isteri, kita kenal anak dia, kita tahu macam mana dia, apa sebenarnya peranan orang di sekeliling. Itu sebenarnya kalau dalam Islam sebenarnya itu menjadi tanggungjawab kita tau. Kalau kita nampak benda yang tak baik, benda yang mungkar, kita kena bagi tahu. Sebab kalau kita rasa dekat dunia kita mungkin terlepas, kita tak tegur, kita tak bagi tahu, tapi dekat akhirat memang kita akan dituntut. So macam dia menjadi sumbangan pula. So sebab tu kita macam kalau nampak benda tu tak baik, as a friend ke lelaki ke, kita kena bagi tahu. Tak boleh salah benda ni. Tak boleh lah, kena bagi tahu. Sebab macam Bina cakap, keburukan dia ataupun benda yang paling teruk dalam sesuatu hubungan ni, bila terjadi benda-benda macam ni, skandal, dia ibarat seperti kanser tau. So macam kanser tu, dia ada stage 1. Dia ada stage 2, stage 3 yang tak boleh selamat tu, na'udzubillah min zalik lah. Tapi dalam relationship juga, bila terjadinya skandal ni, benda yang paling mudah yang baik suami atau isteri kena faham betul-betul, kita boleh memaafkan. Bina sangat percaya kan. So, saya rasa semua manusia ni memang berhati lembut dan boleh memaafkan. Tapi satu benda yang kita tak boleh ubah, kita tak boleh lupakan. So benda itulah yang akan naikkan stage daripada stage 2, stage 3, stage 4, sebab kita akan ungkit cakap, dan benda tu juga boleh encourage kita untuk jadi suami dan isteri yang tak baik. So dia pernah buat dulu, aku pun nak buat juga. Betul. Padahal aku kita nak. Ya, tapi saya insert sikit yang dulu, maknanya betul bagi tahu, kena bagi tahu kan, maknanya kena ambil tanggungjawab untuk bagi tahu, tapi jangan datang macam terus gosip, aku nampak lelaki kau, aku nampak isteri kau, terus buat mengadu domba. Memang bercala lah kita. Jadi teruklah. Kadang-kadang benda tak ada apa, jadi kita punca pula rumah. Jadi kena siasat betul-betul, kena faham, kan? Kena cara penyampaian tu kau tengok, aku rasa macam lain. Ataupun kita kena confess kepada orang tu. Kepada orang tu. Maksudnya bukan kepada, kita bukan cakap pada pasangan mereka. Sebelum kita pergi kepada pasangan mereka, kita pergi kepada mereka dulu. Kita bertanya, sorry lah, macam ramai orang berprasangka ataupun orang ingat anda berdua ni ada macam sesuatu. Sebelum orang lain, kalau tak ada apa-apa, tak apa. Tapi sebelum orang lain bercakap ataupun boleh menimbulkan masalah, mungkin tapi dia akan keluar jawapan yang macam, relax lah, ni kau office je lah. Betul. Itu akan keluar benda-benda. Tapi daripada kita macam mana tu? Adakah kita nak kena pergi macam tu dulu ke? Atau pergi ke pasangan? Boleh bantu kat sini kan. Ya, mungkin kita boleh jumpa sendiri. Sebab kenapa? Macam Bina sebut tadi, itu tanggungjawab kita. Jadi tugas kita adalah untuk mengingatkan sahaja. Dan ayat kata-kata kita pun kena pandailah. Jangan engkau buat ni tak baik. Tak boleh lah. Dia kena ada ayat-ayat yang lembut. Dia macam kalau kita belajar komunikasi, dia umpama sandwich kan. Kita tak boleh hentam terus. Kita mulakan cakap baik-baik dulu. Nampak baik ya, bagus ya. Kat office ni kita ada teamwork. Kita mulakan dengan benda-benda yang bagus. Kiasan. Tengah tu kenakan. Tapi kan dalam teamwork ni tapi kadang-kadang bukan teamwork, doktor, kadang-kadang ada department lain. Department lain. Sampai tengah dah kena blok. Bersilaturahim. Kita bagus bersilaturahim. Kita carilah ayat-ayat yang sesuai di awal tu. Kemudian second layer tu baru kita masukkan. Namun kan sebenarnya kita kena jaga had, kita kena jaga batas. Kalau kita nak ada bercakap masalah kita pun, kalau boleh jaga batas
batas, jaga mata kita. Kat situlah yang kita akan masukkan nasihat-nasihat. Kemudian masuk balik. Sandwich tu tukar balik lepas tu. InsyaAllah saya yakin awak tak ada buat macam tu kan. Halus lah maksudnya. Halus kan. Selit tu halus. Selit halus. Saya fikir 2 kali awak. Saya tak berani. Kalau penerbit saya cakap, kalau diorang pergi makan diorang, kita ikut. Interrupt dia kata. Sibukkan kita. Jadi terbina Sendirian lah. Terbina kan. Tapi macam kenapa dia kat sini? Tak ajak pun. Okey. Kalau kita nak bincang ni sampai esok pun tak habis. Tapi kita harapkan sedikit sebanyak perbincangan kita dalam kita gelak-gelak bergurau senda ini ada banyak manfaatnya yang boleh sama-sama kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Yang baik itu kita jadikan tauladannya, yang buruk itu kita jadikan sepadan. Kita elakkan daripada berlakunya perkara-perkara sebegini. Betul. Senang cerita, simple lah kan. Apa yang kita buat sekarang ni itu mencerminkan generasi kita akan datang. Kalau kita nak generasi kita bagus, kita elok-elok daripada awal ni kan. Jaga perilaku kita, jaga batas kita dan sebagainya. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Azura, Binda dan juga Ikhwan. Terima kasih banyak-banyak. Kita secara orang kata terbuka lah kan hari ini kita bincangkan mengenai topik kita hari ini. InsyaAllah. Dan